Apabila kita kata sesuatu perbuatan itu kufur, adakah semestinya pelakunya kafir? Tak ada ulama yang cakap macam tu. Tak ada ulama yang cakap macam tu. Apabila sesuatu perbuatan dihukumkan kafir ataupun perbuatan ini kufur, tak semestinya pelakunya mesti kafir. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Nak yang mana? Sama je. Siapa yang tak berhukum dengan hukum Allah, kafir. Dalam page yang sama, siapa yang tak berhukum dengan hukum Allah, fasik. Dalam page yang sama, siapa yang tak berhukum dengan hukum Allah, apa tadi? Zalim, fasik. Fasik. Mana satu? Adakah kafir mesti zalim? Boleh kalau nak kata zalim, nanti kata itu. Adakah mesti fasik itu kafir? Adakah mesti zalim itu kafir? Apabila Ibn Abbas, para sahabat lain menyatakan kufrun duna kufrin. Apa maksud dia? Kufrun duna kufrin. Kekufuran yang tidak kafir. Perbuatan itu kufur. Orangnya itu tidak dihukum kafir. Al-Khawarij angkat slogan, siapa tak hukum dengan hukum Allah kafir lah dan sebagainya. Tapi para sahabat tak faham macam tu. Al-Khawarij menghukumkan pelaku dosa kafir. Pelaku dosa kafir. Sebab man lam yahkum bima anzalallah. Dia suka sangat ayat wa'id, ayat ancaman. Para sahabat tak faham macam tu. Para sahabat tidak menghukum begitu. Ada para ulama yang menghukumkan orang yang meninggalkan solat kafir. Dua qaul. Qaulai min ahli sunnah. Dua qaul dalam ahli sunnah tarikus salah. Orang yang meninggalkan solat. Sebahagian kata kafir, sebahagian kata tidak kafir. Dia Muslim asi, bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan adakah orang yang bermaksiat kepada Allah kafir? Tak, belum tentu. Kena tengok pula kepada kemaksiatan yang dibuat. Sebagaimana benda yang baik itu ada darajat, benda yang buruk, bid'ah, kekufuran ada darakat. Dia punya tingkatan-tingkatan. Ada bid'ah yang mukaffarah. Ada bid'ah yang boleh sampai kepada tahap kafir. Ada bid'ah yang tak sampai tahap kafir. Antara pelaku bid'ah maulid, menyambut maulid, dengan yang memang sembah kubur, sujud depan kubur, sama ke tak? Tak sama. Pelaku sambutan maulid bid'ah, sembah kubur bid'ah mukaffirah, bid'ah yang mengkafirkan. Ahli sunnah tak pernah faham satu orang yang dihukum kufur amalannya ataupun sesuatu amalan yang dihukumkan kufur mesti orangnya kafir. Tak, mana sebila ahli sunnah faham macam tu. Para sahabat tak faham macam tu. Apabila kita kata perbuatan ini haram dan perbuatan ini sesiapa yang melakukannya kafir, takkah banyak dalil Quran kata begitu? Takkah banyak dalil hadis kata macam tu? Barang siapa yang sekian kafir. Barang siapa yang buat sekian kafir. Habis itu kafir kan artinya? Kalau kita kata kafir, jadi khawarij lah kita. Jadi khawarij lah. So hukum kafir kepada amalan belum tentu pelakunya kafir. Ahli sunnah adalah suatu mazhab yang paling lembut dan paling kasih sayang. Itu ahli sunnah. Ahli sunnah tak hukum pukal. Ahli sunnah tak hukum Syiah kafir. Ada?
Tak ada. Tapi ada tak akidah dalam Syiah itu kufur, kafir? Ada. Ada akidah di dalam Rafidah punya pemahaman boleh membawa kepada kekafiran. Tapi ahli sunnah tak kata semua Syiah kafir. Mana ada? Sebila ahli sunnah kata macam tu? Tak ada. Idza tawaffara syurut wa imtina'ul mawani'. Mesti syarat-syarat dipenuhi dan mesti tak ada larangan, halangan yang boleh kita hukumkan dia sebagai kafir. Itu syarat dia. Syarat terpenuhi. Dia buat benda tu dengan jahil. Dia tak tahu. Rupa-rupanya benda tu boleh menyebabkan kafir. Kita tak hukum dia kafir. Al-uzru bil jahli. Datang perkataan al-uzru bil jahli dan sebagainya. Ada benda-benda yang tak boleh terima keuzuran. Seperti al-amru fid din atau al-amru benda-benda dalam agama yang mesti tahu bil darurah. Duduk dekat negara Islam tapi dia kata, siap bila semayang ni wajib ya? No. Itu tak ada keuzuran. Memang tak ada keuzuran. Kau duduk dalam negara orang Islam yang ada TV1, TV2, TV3 azan setiap kali semayang. Nampak gambar orang semayang dalam TV. Tiba-tiba dia kata, solat 5 waktu lah. Aku tak tahu pula wajib. Ini tak masuk akal. Ini tak boleh terima keuzuran. Tapi daqaiqul masail. Benda-benda masalah yang daqiq. Yang mendalam. Tak semua orang tahu. Jumpa bomo. Kafir ke tak? Depends. Tengok. Jumpa bomo boleh membawa kepada kekafiran. Tapi tak semua orang yang jumpa bomo mesti kafir. Tak. Pakai tangkal, syirik. Tapi pelaku yang pakai tangkal belum tentu musyrik. Belum tentu. Sebab dia pakai tangkal, sebab ustaz dia ajar macam tu. Ustaz dia kata boleh pakai. Dia tak tahu, dia pakailah. Dia pergi kubur, duk jilat batu nisan. Dia tahu tak jilat batu nisan tu bid'ah? Dia tak tahu dah, ustaz kata boleh. Yang mati ni wali. Yang mati ni wali. Mestilah batu nisannya lazat. Maka dia pun jilat lah batu nisan tu. Oh, lazat gila. Manis. Dia sangka bahawasanya baca Al-Quran dekat kubur itu lebih senang sampai kepada mayat. Sebab ustaz dia ajar begitu. Sebab apa? Duduk sebelah, masuk terus. Masuk terus dalam kubur. Betul juga. Kan? Kalau baca kat rumah jauh. Nak pergi kat kubur tu jauh. Angin, tiba-tiba angin pula ke sana pula. Nak kena cari pula Google Map. Termasuk kubur orang lain pula. Ini apa? Baik, dia buat benda bid'ah tu. Dia tahu tak benda tu bid'ah? Dia tak tahu. Tapi ustaz dia ajar je nak macam mana. Ni banyak yang pergi dekat tempat tu. Sebab dapat beasiswa free. Pergi sana. Balik-balik. Tak ke mana. Pergi ke sana kemari. Sebab orang kata bagus tempat ni. Tak ada air lotion. Pui. Dah jadi alim. Kan? Dia buat demikian sebab apa? Sebab Tok Syekh dia ajar. Sebab ustaz dia ajar. Tak boleh hukum dia ahli bid'ah. Al-Imam Syatibi sebut dalam, hatta Al-Imam Syatibi sebut dalam Al-Muwafaqat. Orang awam tak boleh dihukum sebagai ahlul ahwa wal bid'ah. Orang awam tak boleh dihukum sebagai ahlul ahwa wal bid'ah. Kenapa? Kerana orang awam tak tahu. Dia buat itu dengan sangkaan bendanya itu sunnah. Dia buat demikian, ustaz dia ajar. Al-Imam Syatibi sebut, Al-Imam Syatibi Wahabi ke apa?
Al-Imam Syatibi Asy'ariyah. Al-Imam Syatibi sebut orang awam tak boleh dihukum ahlul bidah. Habis siapa yang boleh dihukum ahlul bidah? Kepala dia tu lah, kepala dia tu. Kepala dia tu yang faham, yang yakin, yang mendakwahkan kepadanya, yang mempertahankan bid'ah tu, yang. Ba'da iqamatil hujjah, lepas didirikan hujjah still atas bid'ahnya, ahlul bid'ah. Dan ini siapa punya kerja? Bukan Ustaz KM punya kerja. Ulama kibar. Kita tak kibar. Hak ni kerja ulama. Ulama yang akan menghukum, bukan Ustaz KA. Bukan Ustaz kat Baitul Salam. Tak. Kita kata ini hukumnya haram. Berzina hukumnya haram. Umum lah. Kita kata umum. Ini hukumnya kafir. Ustaz, apa hukum kita sembah berhala? Apa hukum sembah berhala? Nak kata apa? Kafir. Kita kata dalam konteks itu, perbuatan itu kafir. Oh, Ustaz, kawan saya sembah. Oh, ya ke? Nanti dulu panggil di sini. Panggil. Kau tahu tak yang kau sembah tu apa? Tanya dulu, bang. Dia bertahankan. Oh, ini Quran kata boleh sembah patung. Sujud kat patung. Boleh. Barulah berikutnya. Syarat telah terpenuhi dan tak ada halangan untuk kita hukum dia. Apa syaratnya? Jahil tak boleh hukum. Dia tak tahu. Dia jahil. Orang yang dipaksa. Mukrah. Orang yang dipaksa. Kafir ke tak? Ustaz, apa hukum cakap Allah sekian. Kena tengok konteks lah. Apa hukum kata Allah ada dua? Apa hukum tidak percaya Allah Subhanahu wa ta'ala wujud? Apa hukum Allah itu tidak ada kuasa? Jawapannya apa? Kafir lah. Tapi kita tak tahu keadaan orang tu. Apa hukum? Kau sebut sekarang? Alamak. Pistol dah kat ni, tepi ni, pistol ni. Apa hukum? Kau cakap Syekh Albani kafir. Udah. Apa hukum kata orang kafir? Kalau tak kawan tu memang betul kafir, balik kafir tu ke hang. Kan? Kita pun kata, apa hukum kata orang kafir? Boleh balik kepada hang kafir. Tapi itu hang lah. Umum. Tanpa ta'yin. Tanpa meletakkan individu. Tak. Hukum menghukum orang kafir. Kalau sekiranya orang ini tidak kafir, balik ke orang yang cakap kafir. Tapi tak. Belum tentu lagi. Ni, pistol kat sini ni. Kau nak masuk grup kami, kata Albani kafir. Sekarang. Aku tembak. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah kafir. Nak cakap apa? Berani sangat. Kalau dia itu begitu imannya tinggi, lantaklah. Bunuhlah aku. Yang penting aku beriman kepada Allah segala-segala. Pang! Tembak. Oh, dah tentulah darjatnya tinggi tak? Tapi kalau kita, nanti dulu fikir mati ni amal tak banyak lagi. Kan? Albani kafir. Apa hukum dia? Orang tu? Dia dipaksa. Tak dihukum kafir ya? Boleh terima tak bab ni? Oi, ahli kuburiun. Ini umum ya, kita tak ada kubur kat sini Umum. Kalau kita tak kata dia, kita murjiah. Nah, syaratnya apa?
idza tawaffara syurut wa imtina'ul mawani'. Ni, dua ni. Ada syukur syarat, tak ada halangan. Siapa yang nak menentukan syarat dengan halangan ni? Orang alim. Orang alim Bukan Ustaz KA Bukan kita ni. Bukan. Kita sebut umum. Hukum ni kafir. Habis tu, dia kafir ke tak? Aku bukan ulama. Itu berikutnya. Mesti ba'da iqamatil hujjah. Mesti setelah ditegakkan hujjah dulu. Berikutnya. Kenapa mesti ditegakkan hujjah? Supaya kita memastikan syarat-syarat tadi terpenuhi dan tidak ada halangan yang untuk kita hukum dia sebagai ahli bid'ah. Itu penting iqamatul hujjah. Selagi kita tak buat iqamatul hujjah, ahli sunnah tak hukum dia kafir. You jangan tanya Mamat ni nak. You tanya amalan ni. I jawab. Amalan ni kafir. Pelakunya boleh jatuh kafir. Tak payah sebut nama. Aku tak mau hukum. Aku tak mau hukum individu. Sebab itu bukan kerja kita. Itu kerja ulama. Ba'da iqamatil hujjah. Iaitu siapa? Alim-alim fatwa lah. Alim-alim fatwa panggil. Dulu dipanggil Abuya lah. Dipanggil Abuya, kemudian dibuat satu majlis, tengok dia faham ke tak. Dia pun kata, I bertaubatlah. Dan saya juga mengingatkan kepada pengikut-pengikut saya supaya bertaubat kepada Allah. Alah, tipu je. Tak dia lah nak tipu. Biarlah dia tipu. Kita hukum yang zahir. Kita hukum ni zahir. Sebenarnya Abuya, kan dulu ada timbul isu. Sebenarnya Abuya mulut je dia kata macam tu. Sebenarnya dia tetap macam tu. Dan pengikut-pengikut dia yang bertaubat itu oleh kerana dah ditanya kan, maka itu taqiyah. Jadi Syiah lah kita. So, dia kata begitu. Sedangkan dalamnya, hak tu. Dia ambil dalil yang tadi tu. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Hati jantungnya itu tetap yakin dengan iman. Ucap kalam kufur boleh jadi kufur. Tapi kalau hak kes yang sahabat tu tak, Ammar, keluarga dia habis kena bunuh belaka. Hak dia ucap kalam kufur. Tapi hatinya tetap dengan iman kepada Allah Ta'ala. Dia tak dihukum kafir. Puak-puak ni, budak-budak mentah hak yang pergi kat sana tu, yang pergi belajar, yang ditemu ramah oleh Syekh dalam video tu kan. Hak yang ditemu ramah budak-budak ni kita tak hukum mereka ahli bid'ah Kita tak hukum mereka kafir No. Mereka ni tak tahu apa ni, budak ni tak tahu apa. So kita tak hukum individu. Kita nyatakan amalan tu. Hak ni pun kalau tak faham kau katuk kepala pergi mengaji agama balik Hukmu kepada perbuatan di sini, hukum kepada individu kat sini. Tak sama Hukum perbuatan lain, hukum individu lain. Perbuatan tu kufur tapi dia ni buat kenapa? Dia buat kena dipaksa. Kafir ke tak? Tak. Dia buat sebab tak tahu benda ni, rupa-rupanya syirik dia tak tahu. Ustaz yang bagi tahu dia serban berlapis-lapis, jubah berlapis-lapis. Mestilah dia percaya. Dia tak tahu selama hari ni yang dia buat tu rupa-rupanya kita dah kena tipu. Tu satu hal lagi. Dah tak tahu cakap buat apa. Dah tak tahu ambo nakal je. Nakal. Maka cukup hak Nabi kata. Cukuplah seseorang itu dikatakan pendusta
Kalau pergi meriwayat semua benda yang dia dengar, dah cukup kita kata dia pendusta. Kan? Cukuplah seseorang itu kata Nabi, dikatakan pendusta kalau pergi menakalkan semua benda yang dia dengar. Orang mukmin bagaimana? Yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Dengar. Fayattabi'una ahsana. Ikut yang ahsana. Ikut yang baik. Yang baik itu siapa tentu? Ustaz? Quran lah. Sunnah. Quran dengan sunnah. So, orang beriman bukan dengar saja. Tapis. Kena tapis. Ini semua nakal. Mayat boleh tanya malaikat. Nakal suka dia. Memanglah dalam kitab. Nak tengok dalam kitab. Benda selucah pada dalam kitab. Dah kalau ustaz tak reti nak menyaring maklumat, jadi ustaz buat apa? Itu satu hal. Tak faham bagaimana cara ulama menulis kitab. Oh, ni puak-puak Wahabi ni tak faham. Habis semua ni. Imam Abu Daud ada hadis bid'ah. Ada hadis dhaif. Imam Ibn Majah ada hadis dhaif. Mereka tulis ada metodologi. Al-Imam Al-Bukhari metodologi dalam sahih tak sama dengan metodologi dalam Adabul Mufrad. Tiba-tiba ada ustaz kata Rawahul Bukhari. Full stop. Rawahul Bukhari. Full stop. Tu. Yang tulis buku keliru tu apa lah. Ustaz juga. Sufi. Nakal. Tapi kat nota kaki diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Full stop. Bohong. Kalau kita kata diriwayatkan oleh Al-Bukhari, maksud dia apa? Fi sahih. Kalau nak nakal daripada Al-Bukhari yang bukan dalam sahih, kena sebut. Akhrajahul Bukhari fi Adabil Mufrad. Di dalam Adabil Mufrad. Baru orang faham. Oh, ini belum tentu sahih ni. Kerana metodologi dalam sahih lain. Metodologi dalam Adabul Mufrad lain. Metodologi dalam tarikh lain. Al-Imam At-Tabari tulis semua benda. Al-Imam At-Tabari. Semua benda. Tapi dekat mukaddimah dia tu dah tulis dah. Hak yang aku nakal ni semua ni, tengoklah sanad aku. Tengok sanad hak yang mana yang boleh pakai, pakailah. Yang hak mana tak boleh pakai, jangan ambil. Dan ada benda sebagainya yang aku tidak nakal, aku sendiri tak gamak nak nakal. Kata Tabari. Maka kitab ulama dulu ditulis dan dibaca oleh siapa? Ulama dulu menulis kitab di zaman ulama banyak. Dan siapa baca kitab mereka? Ulama lah. Kitab yang sama sampai ke zaman kita hari ini, yang baca siapa? Kita. Jahil. Orang jahil. Ulama tulis untuk ulama baca. Hak yang baca tu semua ulama belaka. Maka bila ulama baca, dia boleh saring tak? Yes. Ini boleh pakai, ini tak boleh pakai. Ini boleh pakai, ini tak boleh pakai. Ini boleh pakai, ini tak boleh pakai. Ini datang pula ngaji sana, ngaji ni, perkataannya tahu ilmu hadis. Tapi, tulis gitu aja umum. Mayat boleh bertanya kepada malaikat. Dah, stop. Orang bertanya lah. Selama hari ni, kafar tu pun tak ajar macam tu. Kafar tu. UP kafar anak aku ajar, anak aku belajar nak exam ni, darjah 5 ni. Tak pun ajar, dia kata mungkin hakir je tanya. Dia tak kata ada manusia yang boleh nakal. Boleh menyoal jawab malaikat. Bila orang bising bombang. Ni lah puak-puak ni tak baca. Tengok kitab ni. Ya, kita tengoklah. Kata terima kasih. Tengok. Hadis yang dia bawa tu. Geram. Tulis dalam Facebook. Hadis ini ada yang sahih dan mursal. Aku baling kamu tahu. Apa maksud bila dia tulis ada yang sahih dan ada yang mursal? Apa maksud dia? Maksudnya ada yang sahih, betul sahih. Maksudnya boleh pakai lah kan? Ada yang mursal, dhaif. Sedangkan riwayat itu sahih secara mursal.
Bukan ada yang sahih dan ada yang mursal. Sahih secara mursal. Kam ni. Apa maksud sahih secara mursal? Daripada rawi akhir sampai kepada tabi'in sahih. Rijaluhu siqat. Daripada tabi'in kepada Nabi mursal. Putus. Ada gap. Apa hukumnya? Daif. Daif. So yang marfu' 3 riwayat. Daif belaka. Mursal belaka. Marfu' tapi ada rawi yang muttaham. Ada rawi yang tak boleh pakai. Daif. Daif jiddan. Munkar. Dan yang marfu' tak ada perkataan yang Nabi kata kat Umar tu. Umar kata, Nabi kata kat Umar, nanti bila dia datang, malaikat ni datang, kau jawab dekat dia. Man rabbuka, siapa Tuhan engkau? Tuhan aku Allah. Tuhan kau siapa pula? Kan? Man nabiyuk, siapa Nabi engkau? Nabiku Muhammad. Nabi kau siapa pula? Dia tanya muka nakir pula. Nabi suruh Umar tanya. Tapi yang dalam marfu' riwayat itu tak ada. Perkataan di akhir itu tak ada. Siapa dia? Dah malaikat tanya. Ni siapa yang kena utuh ni? Kami utuh kat hang ke hang utuh kat kami? Habis. Tak ada marfu' yang sahih. Mursal. Mursal. Maksudnya mursal terputus sanadnya dhaif. Tapi still tak ada perkataan yang tu. Oi, bohong orang. Tulis berjela-jela. Panjang tulis berjela-jela. Habis orang baca pun lost. Oh, memang alim sungguh ni. Alim, tengok tulis panjang. Alim. Kehannya apa pun tak ada. Kan? Dah cukup dah, hari 9:30 lambat dah ni. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.